ini saya berikan beberapa contoh. Tapi sebelum saya berikan contoh tersebut, ingin saya terangkan sedikit apa yang Dr. Nur Hidayati tadi jelaskan, bahawa bahan-bahan yang digunakan dalam vaksin COVID-19 ini, ia adalah bahan yang sintetik. Sintetik, doktor, dan tidak mengandungi bahan-bahan dari sumber binatang. Okey. Dan penjelasan yang diberikan kepada Jawatan Kuasa Fatwa, penjelasan yang diberikan kepada Office of Mufti, pejabat mufti oleh Health and Science Authority dan juga Ministry of Health, ya, sejajar dengan apa yang tadi Dr. Nur Hidayati sebutkan, bahawa tidak mengandungi bahan-bahan daripada binatang. So, settle. Dah tak ada isu tentang halal dan haramnya bahan-bahan tersebut. Bahkan kalau ada pun bahan yang haram, kita ada konsep-konsep lain dalam Islam seperti istihalah dan istihlak. Kalaupun kita tak nak gunakanlah konsep tersebut, istihalah dan istihlak, kita ada konsep darurat. Itu sebabnya ada contoh-contoh dalam hadis Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah membenarkan para sahabat berubat dengan benda-benda yang haram. Sebagai contoh yang masyhur adalah hadis Uraniyin, di mana kaum Uraniyin ni datang ke Madinah dan mereka ni ditimpa penyakit. Tak dapat sesuaikan diri mereka dengan keadaan cuaca di Madinah. Okay. Lalu Nabi SAW membawakan susu, lalu Nabi mengatakan pada mereka, minumlah susu ini dan dapatkan kencing unta. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kencing unta tu daripada bahan yang adalah dikategorikan sebagai najis. Dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan bahawa dibolehkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, dibolehkan untuk berubat dengan bahan yang najis dalam keadaan tertentu. Okey, walaupun ia ada pandangan mengatakan bahawa kencing unta tersebut tidak najis. Tapi untuk hal ini saya memberikan contoh, bukanlah saya mengatakan kepada masyarakat awam boleh pergi ambil kencing unta dan berubat dengannya. Itu adalah situasi yang tertentu dan kita perlu dapatkan pakar, nasihat daripada pakar. Juga sebagai contoh, sutera. Sutera tidak dihalalkan kepada lelaki, tetapi Rasulullah SAW membenarkan kepada para sahabat, sebahagian sahabat memakai sutera kerana ada penyakit kulit yang mereka hadapi. Dan hadirin dan hadirat sekalian, kita tahu dalam kehidupan kita harian, kadang-kadang orang yang menghidap sakit kencing manis dah dalam keadaan yang teruk, doktor kadang-kadang memberikan nasihat untuk dipotong kakinya. Dan kita tahu dalam syariat Islam, dalam agama kita, kita tak bolehlah saja-saja nak pergi potong tangan, potong kaki. Alamak, kaki saya ni macam tak cantik lah, panjang sebelah saya nak potong. Tak boleh. Tetapi dalam keadaan tertentu, dengan pakar nasihat mengatakan ianya lebih mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang itu, maka dibolehkan untuk dilakukan perkara yang pada asalnya tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih.